Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak didik yang saya kasihi sekalian. Baiklah, tanpa buang masa, hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan topik yang kelima, iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, kita tengok apa yang ada dalam topik ini. Baiklah, berkenaan dengan sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa ini, kita telah sentuh banyak kali, beberapa kali dalam siri-siri kelas sebelum ini. Antaranya adalah berkaitan dengan kita lihat bagaimana peradaban penduduk asal di tanah Melayu, kemudian kita ada peradaban tetamu daripada China, daripada India, daripada Timur Tengah, yang mana itu membentuk masyarakat yang majmuk di negara kita, kan? Begitu juga dengan kesan daripada globalisasi yang melanda menyebabkan peradaban yang ada, sedia ada yang telah teradun dengan baiknya di tanah Melayu menerima impak globalisasi dan kemudian kita pun kiranya kita pun berasimilasi dengan peradaban daripada barat dan sebagainya lah. Itu berkaitan dengan globalisasi, kita pernah bincang sebelum ni. Okey. Namun topik hari ini kita nak fokus kepada konsep negara dan bangsa ataupun negara bangsa. Kita akan lihat satu persatu. Okey, baiklah. Yang mana kita akan lihat dari sudut apakah yang dikatakan negara bangsa dan juga konsep negara dan juga konsep bangsa. Namun saya suka untuk menjelaskan daripada konsep negara dulu. Kemudian kita pergi kepada nombor 3 berkenaan dengan konsep bangsa dan barulah kita ulas berkenaan dengan konsep negara bangsa. Okay. Kita akan lihat nombor 2 dulu kan. Okey, baik. Bila disebut negara, negara adalah merujuk kepada wujudnya sekumpulan penduduk yang mendiami sesuatu wilayah. Yang mana dia ada tanah, dia ada kawasan tempat duduk dia dan kemudian perlu juga ada penduduk. Ada tanah, ada orangnya, ada penduduk dan mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat. Yang maksudnya ada sistem pemerintahan yang diakui oleh negara-negara lain. Adanya kerajaan yang memerintah. Okey. Dan mana bila adanya sistem pemerintahan tersebut dia ada memiliki sistem undang-undang lah untuk menguruskan kepentingan dan kehidupan rakyatnya. Maka bila kita sebut negara, dia perlu ada elemen-elemen yang saya sebutkan tadi tu. Kita perlu ada tanah, kawasan, berserta dengan sempadan lah kawasan, kemudian perlu ada rakyat, perlu ada sistem pemerintahan yang menjalankan undang-undang tertentu. Okay, itu berkaitan dengan negara. Okey, ada juga yang menyebut kalau menurut undang-undang antarabangsa, apa yang disebut sebuah negara itu perlu memiliki elemen-elemen berikut. Antaranya yang kita sebut tadi kan, penduduk, perlu ada wilayah, kawasan, perlu ada kerajaan dan juga kedaulatan. Kedaulatan ni merujuk kepada negara yang merdeka. Kalau negara tu di bawah, masih lagi di bawah jajahan, taklukan kuasa lain, maka kita tak panggil dia sebuah negara lah. Okay. Kemudian kita lihat pula berkenaan dengan konsep bangsa. Konsep bangsa. Bangsa itu apa pula? Bangsa itu biasanya dihubungkan kepada dia mempunyai persamaan nilai sepunya. Dia ada nilai-nilai tertentu yang dikongsi bersama. Ada yang melibatkan persamaan fizikal, persamaan agama dan juga nilai budaya. Jadi maksudnya bila kita sebut mempunyai persamaan fizikal, kalau dalam ni dia cerita pasal keturunan lah. Kalau kita sebut bangsa Melayu, bangsa Cina, bila kita sebut bangsa Melayu, dia ada ciri-cirinya, ciri-ciri dari sudut fizikal lah yang saya ceritakan ya. Maksudnya bangsa Melayu biasanya kulitnya sawo matang, matanya ada yang bundar, jaranglah orang Melayu mata dia sepet, kecuali ada kacupkan dengan Cina contohnya kan. Dia ada ciri-ciri dari sudut fizikalnya. Begitu juga dengan Cina, berkulit putih, melepak, maksudnya dia ada ciri-cirinya. Dan bukan sahaja fizikal, biasanya sesuatu bangsa itu pun dia sama dari sudut pegangan agama dan juga nilai budaya yang dibawa bersama. Okay.
Kemudian walaupun wujud pelbagai perspektif, maka ada yang kata perlu sama duduk dalam satu wilayah yang sama, kan? Ada juga yang merujuk bangsa itulah satu kumpulan manusia yang terikat di bawah satu ikatan ketatanegaraan, kan? Maksudnya di bawah satu pentadbiran yang sama. Contoh bangsa Malaysia, kita di bawah satu pemerintahan yang sama, kan? Okey, jadi walaupun wujud pelbagai perspektif, maka sentimen yang membentuk bangsa itu adalah perasaan kebersamaan, atau kita sebut belonging together. Maksudnya walaupun tak jumpa, tapi kita punya komitmen antara satu sama lain dalam sebuah bangsa. Okay. Kemudian kita pergi kepada negara bangsa pula. Tadi kita dah tengok konsep negara dan konsep bangsa. Okay, ini konsep negara bangsa. Negara bangsa itu apa? Dia dah gabungan tu antara dua dimensi. Dia dah gabung negara, dia dah gabung bangsa. Jadi negara bangsa itu merupakan satu proses untuk melahirkan bangsa baru. Bangsa baru. Yang ini sebuah negara yang ada kedaulatan dan semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan yang sama. Contohnya bahasa. Itu kena bahasa Melayu yang sama kan. Kita mempunyai budaya. Budaya yang sama. Bangsa Malaysia dia ada budaya sopan santunnya, lemah lembutnya, menghargai tetamu kan. Okey. Nilai-nilai disatukan lagi oleh ikatan nilai dan juga perkara lain yang membentuk bangsanya. Jadi tujuan utama pembinaan bangsa itu adalah untuk melahirkan perasaan taat setia sebenarnya. Taat setia dan perpaduan. Jadi itu adalah tujuan sebenarnya mengapa mahu diwujudkan negara bangsa. Okey, kita lihat kat sini negara bangsa adalah budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti yang nasional yang sama, perkongsian budaya dan mereka berkongsi sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Biasanya kita panggil itu kalau kita sebut idealnya sebuah negara bangsa itu dia hanya ada satu anak watan kan, penduduk asal lah, satu kumpulan etnik ataupun satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain, tu idealnya lah. Tapi kita tak capai begitu lagi lah. Maksudnya kalau satu anak watan tu mungkin kita cerita seperti Indonesia kot. Kita boleh bagi contoh begitulah. Baik, itu berkaitan dengan negara bangsa. Kita lihat apa ciri-ciri konsep sebenar negara bangsa, apa ciri-ciri negara dan bangsa tersebut. Antara ciri untuk mencapai negara bangsa itu adalah dari sudut sosial, kita lihat dari sudut sosial, kehidupan masyarakat dalam negara tersebut bersatu padu tanpa berlaku pemisahan atau diskriminasi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Maksudnya tak adalah kita kata kaum lain ini tak boleh dapat kebajikan duduk di negara ini. Kaum ini, kaum A boleh, kaum B tak dapat dari sudut fasiliti kesihatan dan sebagainya. Itu diskriminasi. Okey, ciri yang kedua adalah berpegang kepada satu semangat kenegaraan yang utuh yang melalui simbol-simbol keutuhan seperti dari simbol yang menyatukan. Kita dah cerita sebelum ni kan, jalur gemilang, lagu kebangsaan, satu rukun negara dan sebagainya. Itu antara satu ciri lain lah. Maknanya kita semua disatukan atas simbol-simbol tertentu yang mewakili identiti kita semua sebagai rakyat Malaysia. Okay, kemudian ciri yang ketiga pula adalah semua bangsa dan kaum berkongsi pegangan kepada satu ideologi politik. Kita memang berada di bawah satu pemerintahan politik yang sama. Okey, dan yang terakhir sekali, setiap warga negara mempunyai kepercayaan dan keyakinan penuh terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Maksudnya do and don'ts kita sebagai seorang warga negara Malaysia, kita patuh kepada undang-undang negara kita, kepada perlembagaan. Okey, baik. Kita dah cerita tentang konsep negara, konsep bangsa dan konsep negara bangsa. Kemudian kita nak lihat konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia pula. Kita tengok. Kalau kita kaitkan dalam acuan Malaysia, macam mana pula bentuknya kan? Kita lihat masa kemerdekaan dulu, disyariatkan kemerdekaan dulu pada 31 Ogos 1997.
apa yang ada adalah sebuah negara, bukannya sebuah bangsa. Sebab masa tu kita bermuafakat, kaum Cina, kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India bermuafakat untuk bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan. Maka yang lahir pada waktu itu adalah negara. Kemudian pada 16 September pula 1963, dengan percantuman Sabah dan Sarawak, maka yang wujudnya adalah negara Malaysia. Lengkaplah negara Malaysia, tapi bukannya bangsa Malaysia. Kita belum lagi wujud satu identiti yang sama sebagai bangsa Malaysia. Masih lagi kita tertakluk kepada bangsa masing-masing lah. Okay. Kita lihat dari sudut sejarahnya begitu, dan inisiatif ke arah pembinaan negara bangsa itu sebenarnya berlangsung dengan giatnya selepas tragedi hitam. Kita dah bincang hari itu tentang tragedi hitam 13 Mei, 13 Mei, dan kemudian terkini ni, baru-baru ini, maksudnya pada tahun 1991, kita lihat bagaimana Tun Mahathir, Perdana Menteri pada masa itu, mewar-warkan adanya Wawasan 2020. Wawasan 2020 itu disebutkan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Masa tu, maknanya secara seriusnya pemimpin negara mahu menyatukan kita semua yang berbilang etnik ini sebagai maknanya dilabelkan sebagai bangsa Malaysia. So, kemudian diikuti lagi lah dengan Datuk Seri Muhammad Najib, kan? Dia cerita pasal gagasan satu Malaysia, kan? Maksudnya masih lagi ke arah sama, kita nak membentuk negara bangsa, kita nak wujudkan identiti sebagai bangsa Malaysia itu, mempunyai komitmen yang sama, mempunyai berkongsi sejarah yang sama, nilai, bahasa, maknanya yang serupa di bawah naungan pemerintahan yang sama di Malaysia. Okay. Dan kalau kita sebut tentang negara bangsa, kita ada 3 jenis lah. Maksudnya kita boleh tengok lah, bukan saja di Malaysia, kita boleh tengok juga kat negara-negara seberang. Kita tengok ni. Adanya satu bangsa, satu negara. Satu bangsa, satu negara. One state, one nation. Maknanya kat sini, keadaan ini biasanya dia ada satu bangsa je, satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Jadi contohnya Jepun, kita panggil Japanese, kan? Negara dia Jepun membentuk negara Jepun. Dia tak ada bangsa-bangsa lain dah dalam tu. Namanya bangsa Jepun, membentuk negara Jepun. Itu contoh satu bangsa, satu negara. Ada juga bangsa tanpa negara. Contohnya tu, ada bangsa tapi tak ada tanah. Kita tengok, terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Contohnya kat sini dia bagi bangsa Melayu Patani di selatan Thailand. Di selatan Thailand itu kan ada orang Melayu kita, kan? Orang Melayu Thailand lah. Orang, kalau kamu duduk di Kelantan, kamu prihatinlah pada benda ni. Mereka punya identiti bangsa tersendiri, tetapi negara mereka Thailand tu dimiliki oleh orang-orang Thai. Orang Thai tu majoriti lah. Jadi bangsa Melayu Patani di Thailand itu ada minoriti. Macam tu. So ada bangsa tanpa negara. Ada juga negara tanpa bangsa. State without nation. Yang mana senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Maksudnya negara dah ada, dah merdeka, dah berdaulat, tapi dari sudut identiti bangsa itu dia tak adalah macam yang Japanese tadi tu, satu bangsa, satu negara. Dan dia bagi contohnya kewujudan negara tanpa bangsa ini dia boleh kaitkan dengan konteks negara kita lah, negara Malaysia. Maksudnya Malaysia lahir sebagai sebuah negara. Masa merdeka cerita tadi kan, masa merdeka kemudian pada 16 September. So yang lahir adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik.
yang mengekalkan identiti masing-masing. Sehingga hari ini hakikatnya satu bangsa Malaysia masih belum terbina. Kita ke arah itu, namun kita belum tercapai sepenuhnya untuk menghasilkan satu bangsa Malaysia. Agaknya saya rasa tanggungjawab tu diperturunkan kepada generasi kamulah yang muda-mudi ni yang nanti bakal jadi pemimpin negara kan. Kita kena giatkan usaha ke arah pembinaan satu negara, satu bangsa Malaysia. Okey. Kalau kita lihat, berkaitan dengan kewarganegaraan pula. Macam kita sebut tadi kan, bila ada sesebuah negara, dia mesti ada penduduknya, barulah dia jadi sebuah negara kan, bangsa. Okay. Kemudian setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang. Bila sebut kewarganegaraan ini, mereka diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan boleh membentuk sebuah komuniti politik. Maksudnya kalau contohnya negara kita demokrasi, bila tiba pilihan raya, hanya warga negara saja yang boleh buang undi. Kan boleh mengundilah. Orang yang tak ada warga negara tak bolehlah, tidak berhak untuk memilih pemimpin mereka sebab dia bukan warga negara. Dan lazimnya setiap negara dia ada syarat-syarat dia. Biasanya kewarganegaraan itu kita boleh ada satu kewarganegaraan. Maksudnya once kalau kita dah jadi warga negara Malaysia, kita pergi overseas, kita duduk situ dah lama, kita cuba untuk mohon kewarganegaraan di sana dan lulus, contoh negara itu membenarkan untuk orang dah berapa tahun duduk boleh jadi warga negara situ. Okay. Jadi bila dapat kewarganegaraan situ, so automatik yang kewarganegaraan yang sebelum ini dia terhapus. Maksudnya dia terlucutlah hak untuk menjadi warga negara Malaysia itu. Dia begitu. Jadi maknanya melalui kedudukan yang sah, seseorang warga negara mendapat perlindungan. Apa gunanya kewarganegaraan ni? Tujuannya untuk dapatkan perlindungan, hak-hak istimewa dan pelbagai lagi lah. Biasanya subsidi kerajaan. Kalau di Malaysia ni subsidi dalam pendidikan, yuran persekolahan dan peringkat asas, kemudian kesihatan, fasiliti kesihatan, pengangkutan awam, itu antara hak-hak istimewa lah bila adanya kewarganegaraan. Okay, baik. Okay, kita lihat ada satu isu, dia kata pembinaan negara bangsa di Malaysia adakah asimilasi atau integrasi? Asimilasi ke integrasi dia tanya. Okay, jadi kat sini kita lihatlah yang warna ungu ni, ada beberapa negara yang mereka ke arah mewujudkan pembinaan negara bangsa itu, mereka menggunakan asimilasi. Maksudnya bangsa yang memiliki ethnic minority, mereka akan terpaksa mengikut budaya, nilai masyarakat ataupun etnik yang majoriti. Tapi halnya berbeza dengan di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah memilih pendekatan integrasi. Maksudnya di Malaysia untuk melahirkan negara bangsa, kita tak guna proses asimilasi, kita guna integrasi. Apa maksudnya? Memilih pendekatan integrasi dalam usaha pembinaan negara bangsa. Contoh yang berlaku asimilasi tu seperti di Indonesia kan, contoh-contoh yang warna ungu ni lah, Laos, Vietnam, Indonesia. Okay. Jadi cara integrasi yang kita pakai di Malaysia ini, kita panggil dasar kesatuan dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Maksudnya kita bersatu dalam kepelbagaian. Kita ada pelbagai, kita dah bincang sebelum ni kan, kita ada pelbagai agama, pelbagai etnik, pelbagai kepercayaan, kebudayaan. Tapi kita masih boleh bersatu. Maksudnya kita di Malaysia, kita nak mencapai negara bangsa itu, kita menggunakan pendekatan integrasi iaitu unity in diversity. Maknanya cara ini kita jangkakan dia dapat menjamin keamanan dalam masyarakat yang majmuk. Biasanya dia
pendekatan ini digunakan dalam negara yang macam negara kita lah. Dia ada majmuk. Di majmuk tu kita nak hilangkan identiti satu-satu etnik itu payah kan. Jadi susah macam nak buat macam tu. Jadi dalam kalau kita tengok ni ada yang menyatakan kalaulah masyarakat majmuk kita paksa penduduk minoriti itu menyertai kumpulan majoriti dengan kita menghilangkan identiti etnik itu, biasanya dia berakhir dengan kegagalan lah. Maksudnya kalau paksa dia akan gagal lah, dia tak jadi. Dia kena daripada luhur, hati budi yang luhur kan, sebagai seorang warga negara, maka kita boleh bersatu walaupun dalam kepelbagaian. Maksudnya di situ perlu banyak pihak main peranan untuk mencapai bangsa yang diidamkan. Khususnya di Malaysia lah kita cerita ni, ke arah pembinaan negara bangsa melalui integrasi. Integrasi kita boleh bersatu dalam kepelbagaian. Maksudnya kita lihat kepelbagaian yang wujud itu bukannya satu yang negatif, tapi dia boleh jadi satu kekuatan sebenarnya, saling melengkapi, satu kekuatan kepada negara, kepentingan negara. Okey, baik. Yang terakhir sekali berkaitan dengan bangsa idaman, kepelbagaian idea dalam bangsa idaman. Okey. Yang ini antaranya yang kita cerita tadi, maksudnya untuk melahirkan bangsa idaman itu inisiatifnya telah bermula daripada awal lagi, daripada selepas merdeka kan, kita wujud negara sahaja, kemudian kita nak hasilkan bila berlaku selepas merdeka, kita keinginan untuk mewujudkan satu identiti bangsa yang mewakili Malaysia itulah. Jadi itulah yang pemimpin-pemimpin negara kita laungkan tu, buat Wawasan 2020, Gagasan Satu Malaysia. So sebelum itu ada lagi banyak lagi lah. Ini antaranya pernah dilaungkan tentang Malaya Raya, Malaya Raya, ada juga oleh puak Islam untuk menegakkan daulah Islamiah. Ini kita cerita nak ke arah negara bangsa tu lah. Selepas merdeka, ada juga Malaysia, kemudian ada juga laungan untuk Middle Malaysia, dan kemudian selepas tahun 2000 kita dah wujud bangsa Malaysia. Perkataan istilah itu mula dilaungkan pada yang Tun Mahathir tadi itulah, berkenaan dengan Wawasan 2020. Jadi maksudnya untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang maksudnya mesti muncul istilah bangsa Malaysia. So kita semua ni tak kisah etnik apa, kaum apa, kita bersatu di bawah nama bangsa Malaysia. Dan perkara ini dia masih lagi berterusan, usaha ini masih berterusan sehingga ke hari ini. Yang mana sebenarnya pada pandangan saya, selagi mana kalau kita menghayati sejarah, kita beradab, kita menjadi warga negara yang menghayati sejarah, kita akan jadi warga negara yang beradab sebenarnya. Beradab pada siapa? Kita akan jadi warga negara beradab kepada satu sama lain, sesama kaum yang lain, sesama kaum yang sama. Kemudian beradab kepada pemimpin kita, beradab kepada hak keistimewaan kaum lain. Kita menghormati perlembagaan yang meletakkan hak setiap warga negara itu dalam negara kita, dan juga beradab terhadap anutan agama yang berbeza. Maka bila setiap individu warga negara Malaysia yang beradab, maka tak mustahil sebenarnya kita akan menuju selangkah ke arah pembinaan negara bangsa, yang mana kat situ wujudnya toleransi. Toleransi lah, kita cerita kalau setandan pisang itu bukan semuanya buahnya baik kan, mungkin ada yang tak baik kan, yang busuk, yang buruk, tapi dengan adanya toleransi maka tak mustahil kita boleh untuk mencapai ke arah perpaduan negara bangsa tersebut, yang mana pembinaan bangsa Malaysia itu akan daripada kefahaman dan penghayatan terhadap sejarah peradaban itu dapat membentuk etos nasional di
Malaysia. Kita ada etos bangsa dan juga etos nasional. Okey, yang ni kawan boleh baca berkenaan dengan apa beza kan etos bangsa dan juga etos nasional ke arah pembinaan negara bangsa. Okey, yang mana ada juga etos simbol gini pun kita pernah cerita dulu, agung kan, bendera kita, bahasa, pakaian so yang lain-lain itu adalah simbol-simbol yang menyatukan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Dia lambang kepada kesatuan. Okey, kita dah tamat. Kita dah bincang tadi berkenaan dengan konsep negara bangsa dan kemudian apa isu-isu yang muncul ke arah nak melahirkan negara bangsa yang mana isu tersebut tadi tu kita ceritalah kalau selagi warga negara Malaysia masih biadab terhadap kita cerita tadi kan kepada pemimpin, kepada kaum lain, perbezaan anutan agama yang lain, kepada hak keistimewaan kaum lain, kepada bahasa, simbol-simbol kesatuan tersebut, maka kita akan dapat usaha tersebut makin perlu digiatkanlah ke arah pembinaan negara bangsa yang mana Malaysia dia dah ambil memilih untuk kita cerita apa tadi? Melahirkan negara bangsa melalui integrasi. Integrasi tu maksudnya kita bercadang untuk menyatukan di bawah satu unity in diversity. Kita meraihkan perbezaan tapi kita boleh bersatu dan mengutamakan kepentingan negara. Jadi kesimpulannya adalah bagi sesebuah negara yang berbilang kaum seperti di Malaysia, kita ada berbagai kaum, maka integrasi nasional itu kita akan lihat dia sentiasa menjadi satu perkara yang rumit lah, perkara yang rumit sebab kita memang berbeza sangat kan. Okay. Tapi matlamat itu tak mustahil untuk dicapai sebenarnya. Jika semua rakyat Malaysia kita ada kesedaran, kita ada penghayatan, kita boleh menghayati sejarah, kita sedar kedudukan diri kita dan kita letakkan kepentingan negara itu sebagai sesuatu yang utama. Kepentingan negara itu ke depan. Nak berbalah ke nak letak kepentingan negara untuk aman kan? Maka kita letakkan kepentingan untuk perpaduan itu, maka selagi itulah kita akan dapat mencapai pembinaan negara bangsa yang kita idamkan. Maka saya tinggalkan dengan tepuk dada, tanya apa sumbangan kita ke arah pembinaan negara bangsa. Okey, sekian itu saja untuk topik yang ke-5.